disebut ziaratul ulama, menziarahi para ulama. Menziarahi para ulama. Sama ada Jibril ni dia datang ziarah Nabi, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengan Jibril alaihi salam. Kira ni dalam peristiwa ni Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril, pasal Jibril nak didik, nak ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan isyarat tentang kepentingan kita menghadiri kelas-kelas pengajian ilmu. Kita tak boleh, tuan-tuan dan puan sekalian, bergantung kepada buku. Bergantung kepada buku. Sebab seperti yang saya sebutkan, kita beli buku ni kita beli buku ni, kita tengok hak mana kulit elok, pegang-pegang ni, licin dia, tak berketul pun. Dia nak cari font-font yang dia keluar spok UV nya apalah, nak cari yang cantik betul belakang. Lepas tu nak cari yang bila susu atas rak tu dia bersambung semua. Oh cantik. Orang ramai tengok kitab. Dia buka bila pun tak tahu. Jadi itu masalah dia. Dia duk kira tengok buku tu elok, duk kira tajuk dia sedap. Tak Amargadon. Apa ni? Tajuk apa ni? Syok. Syok ada tengok tajuk. Tajuk-tajuk ni Dajjal sudah muncul lah, apalah. Benda-benda dia tengok tajuk, dia tengok tu. Ini masalah dia. Ini satu salah faham, salah kaprah. Salah Indonesia kata salah kaprah. Dalam kita nak beli buku ni. Beli buku ni sebenarnya pertama sekali kita kenali, kita kena tahu dulu benda apa yang kita nak mengaji, benda apa yang kita nak belajar, perkara yang terpenting kita nak belajar. So semestinya yang berkaitan dengan akidah contohnya. Kata kalau kita nak belajar tafsir, okey, fokus. Okey, pergi kedai nak cari buku tafsir. Nak cari buku tafsir, setelah kita tahu apa yang kita nak belajar, kita kena tahu pengarang kitab. Kitab apa yang kita nak mengaji tu? Kitab apa? Pengarang kitab kita kena kenal. Kalau kita nak beli kitab, pengarang kitab mesti kena kenal sebelum kitab ni. Orang kata tafsir itu bagus. Lagi kebanyakannya kalau tanya balik nama kitab, nama kitab mungkin dia tahu, nama pengarang kitab, oh saya tak tahulah kitab tu siapa karang Ustaz. Tapi syok baca. Ada masalah. Pengarang kitab dia tak kenal. Ini masalah. Tak boleh kita kena kenal pengarang kitab. Kita kena kenal pasti pengarang kitab. Siapa pengarang kitab ni, apa dia punya pemikiran dia, apa dia punya akidah dia, apa dia punya kecenderungan dia, sejauh mana tahap keilmuan dia. Sebab apa? Sebab kita bimbang yang menulis tidak ada ilmu, yang menulis akidahnya tidak benar, yang menulis pemikirannya bercelaru. Sekali dia masukkan pemikiran-pemikiran yang tak bagus, doktrin-doktrin dia masuk, dia suntik, kita pun tak tahu kat mana hak mana satu betul, hak mana satu salah. Jadi dia kena tahu kitab apa yang dia nak kena baca dan pengarang kitab. Kemudian baru dia pergi kepada percetakan. Percetakan mana hak bagus. Ada percetakan dia cetak untuk nak berniaga. Cetak untuk nak berniaga ni, contoh saya bagi, kalau di Timur Tengah tu yang terkenal, yang banyak keluar buku keluar. Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kalau di Timur Tengah, memang tu kitab orang tak dan keluar lagi, dia memang paling cepat. Tapi bila dia cetak untuk berniaga, berlaku di sana banyak gugurnya perkataan. Jadi banyak berlaku kesilapan, kesalahan-kesalahan yang sangat-sangat serius. Lepas dia cetak untuk berniaga, kita kena kenali pustaka-pustaka mana. Ada pustaka-pustaka Syiah. Syiah pun ada percetakan-percetakan dia pun juga. Aliran-aliran sesat ni pun ada percetakan-percetakan dia pun. Geng-geng tarikat sebahagian yang sesat ni pun ada cetakan-cetakan mereka. Jadi kita kena kenali cetakan. Walaupun dia cetak tafsir Ibnu Katsir, hati-hati. Jangan. Walaupun dia cetak Sahih Bukhari ke, walaupun cetak apa, kita kenal pasti dulu percetakan, bagi betul. Agar buku-buku yang diterbitkan, okey, buku ni boleh terima. Buku ni boleh terima. Kita buat sedikit analisa dan kaji selidik. Lepas kita kenal pasti percetakan, kita tengok pula kualiti percetakan. Kualiti bukan tengok otas dulu. Dia kira nak tengok otas dulu. Tak. Dia tengok isi kandungan dia. Tengok isi kandungan dia. Isi kandungan dia, contoh kalau macam kitab-kitab hadis, ada tak rujukan dan sandaran hadis? Macam ni kita baca Sahih Bukhari, alhamdulillah lah. Kan?
Rujukan dan sandaran hadis ni nombor berapa, di mana, kalau menukilkan pendapat Imam Syafi'i, daripada kitab mana, reference dia tu apa? Mesti, mana boleh kita cari ikut suka, melainkan dah tak ada sangat dah, kecuali cetakan tu saja. Yang tu cerita lain lah. Ini kita bagi pilihan-pilihan sangat banyak. Pergi cari dia yang mana dia ada, ataupun kita panggil dia ada footnote dia, yang ada reference dia, yang ada sumber rujukan dia. Contoh, kalau kebanyakannya kitab-kitab fiqh, kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab-kitab perkara-perkara biasa yang dibicarakan dalam kehidupan seharian. Contoh yang kita bagi kitab pasal ibadat harian, solat contohnya. Nak cerita pasal solat, reference satu habuk tak bagi. Tapi itu dia Nabi bersabda apa semua sekian-sekian. Tapi tak ada mana hadis, mana riwayat siapa, sahih ke tidak. Jadi ini yang masalah. Bila tak ada reference seperti ini, kita mengajar manusia tidak ilmiah, tidak berpegang dengan fakta, hanya nukilan-nukilan tanpa mengenal pasti kedudukan dan kebenaran sesuatu cerita. Reference sumber rujukan mana? Kata Imam Nawawi kata kat mana? Mazhab Syafi'i kata kat mana? Sebab tu orang kita pada hari ni dia senang mendakwa aku mazhab Syafi'i, tapi dia tak tahu apa yang dia buat tu. Kalau Imam Syafi'i ada macam ni jentik dari tu. Kalau Imam Syafi'i ada lah. Pasal apa? Pasal bukan daripada Imam Syafi'i pun. Bahkan bukan daripada mazhab Syafi'i pun. Sikit pun tidak. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu difahami. Jadi itu kaedah dalam kaedah dalam kita nak beli buku, tuan-tuan dan puan sekalian. Lepas tu yang terakhir sekali, barulah tengok kualiti buku, kulit dia elok tak elok satgi ni. Letak cari tercabut kertas terkeluar habis semua. Yang tu baru tu last sekali. Ini kita pihak awal kali ambil tu dulu. Jadi ni problem dah. Bagi diskaun banyak. Bagi diskaun banyak. Diskaun. Sebab tu macam kita di Indonesia senang. Di Indonesia dia ada pustaka-pustaka dia. Yang kita masuk dalam pustaka tu pejam mata pilih buku. Pasal kita tahu dah pustaka-pustaka ini adalah pustaka-pustaka yang mana mereka pemiliknya menjaga betul-betul buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaga betul-betul dari sudut kualitinya, jaga betul-betul dari sudut isi kandungannya. Senang kita boleh pilih terus. Ada sebahagian, tak semua. Adapun kita di sini payahlah kita masuk nak pilih lagu mana buku, dia campur aduk lagu tu semua, nak kena buat analisa di situ jenuh. Tidur di Kinokuniya tu. Okey. Ya. Darussalam ada buku-buku dia yang bagus, ada buku-buku dia juga yang ada campuran di sana. Dia kalau daripada Indonesia ni cetakan-cetakan yang bagus, yang terbaik Pustaka Imam Syafi'i, Darus Sunnah. Antara yang bagus juga Darul Haq, cetakan Ibnu Kathir, At-Taqwa. Lepas tu dia ada beberapa lagi, pustaka ilmu ke apa yang saya terlupa dah. Ada beberapa lagi, ada banyak pustaka-pustaka, percetakan-percetakan yang baik, yang sangat baik. Adapun di Timur Tengah tu dia ada Minhajus Sunnah, dia ada Maktabatul Ma'arif, kemudian dia ada Adwa'us Salaf, cetakan Adwa'us Salaf, dan ada lagi beberapa percetakan. Dan ada di kalangan mereka yang campur, ada depa cetak untuk komersial, ada depa cetak untuk ilmu betul-betul, macam-macam. Wallahu a'lam.